Sebenarnya nota ni kita dah bincang dah, tapi ada beberapa perkara lagi. Baiklah, kita akan bincang pula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini usul ke-46. Sebelum ini kita telah edarkan usul ini, tapi di bahagian terakhirnya saya tambah lagi. Sebab saya fikir tak sempurna perbincangan ni kalau tak bincang yang itu. Sebab ada hadis-hadis yang zahirnya nampak macam sahih dan dikatakan sahih oleh sesetengah ulama. Jadi bagaimana dengan hadis itu? Adakah hadis itu maudhu' juga atau macam mana? Baiklah, sebelum kita pergi kepada tempat kita berhenti hari itu, untuk seterusnya bincangkan sambungannya, terlebih dahulu supaya tidak putus perbincangan ini, supaya jelas apa yang kita bincangkan, saya baca sekali lagi usul ini dan perhatikan. Usul ke-46, hadis-hadis yang menyatakan anak zina tidak akan masuk syurga. Demikian juga anak cucunya. Tidak ada satu pun yang sahih. Bahkan semuanya maudhu'. Demikian juga hadis-hadis yang menyatakan anak zina dicipta untuk neraka semata-mata kerana ia anak zina, bukan kerana apa-apa dosa yang dilakukannya. Sementara hadis-hadis yang menyatakan kehinaan dan kejelekan anak zina, sama ada di dunia ataupun di akhirat, semata-mata kerana ia anak zina pula, kebanyakannya adalah dhaif, teruk dan maudhu'. Kalau ada pun satu atau dua hadis sahih, maknanya yang dianggap sahih, yang zahirnya memang menunjukkan kehinaan dan kejelekannya, maka maksud sebenarnya bukanlah begitu, yakni sebagaimana zahirnya. Ia sama ada dihukum sebagai hadis syadz. Kalau hadis syadz, maknanya jadi dhaif lah. Atau termasuk dalam hadis-hadis yang perlu ditakwil. Kalau kita tidak nak kata dhaif, kita takwilkan. Hadis-hadis seperti itu perlu ditakwil. Jadi ada beberapa contoh yang kita kemukakan untuk usul ke-46 ini. Antaranya contoh pertama. Ini kita sudah bincang dah, saya tidak nak bincang lagi lah. Seterusnya, ini contoh kedua. Contoh kedua. Contoh ketiga. Ini contoh ketiga. Di bawah contoh ketiga ni saya tambah poin dia untuk bincangkan seterusnya. Hadis-hadis yang zahirnya nampak macam sahih. Baiklah, kita tengok di sini. Contoh ketiga, yuhsyaru auladuz zina fi suratil qiradah wal khanazir. Anak-anak zina akan dibangkitkan, yakni di mahsyar, dalam rupa kera-kera dan babi-babi. Rujukannya seperti tertulis itu. Kemudian komentarnya kita telah bincangkan sebelum ini dengan panjang lebar. Cuma saya rasa setakat 8 ni poin 9 dan seterusnya ni tak ada lagi pada ketika nota sebelum ni kita edarkan. Sebab tu kata penulis ni dia berubah-ubah, dia berkembang selagi tak jadi buku tu pun dia boleh berubah lagi. Ada edisi pertama, edisi kedua dan seterusnya, dia boleh berubah. Begitulah, kadang-kadang berubah tu bukan apa, penambahan lah, penambahan di sana sini, dan penambahan itu menjadikan tulisan itu lebih baik sebenarnya, lebih lengkap. Baik, pada perenggan kedua pengenalan usul ke-46, saya telah menulis sementara hadis-hadis yang menyatakan kehinaan
dan kejelekan anak zina, sama ada di dunia ataupun di akhirat, semata-mata kerana ia anak zina pula, kebanyakannya adalah dhaif, teruk atau maudhu. Kalau ada pun satu atau dua hadis yang dianggap sahih, yang zahirnya memang menunjukkan kehinaan dan kejelekannya, maka maksud sebenarnya bukanlah begitu. Yakni sebagaimana zahirnya, ia sama ada dihukum sebagai syadz, yakni hadis syadz, atau termasuk dalam hadis-hadis yang perlu ditakwil. Kan tadi kita dah baca dah tadi, saya ada tulis ni. Antara hadis seperti itu yang dapat dikemukakan sebagai contoh ialah hadis berikut. Ini zahirnya dikatakan sahih. Dan ada ramai ulama mengatakan sahih. Apa ceritanya? Zahirnya memang menunjukkan teruk lah. Tak bagus lah. Adakah betul begitu atau bagaimana? Ini yang kita nak bincangkan. Waladuz zina syarrus thalathah. Bermaksud anak zina adalah yang paling teruk antara tiga orang. Maksud tiga orang itu iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Maknanya antara tiga, ibu bapa dia yang berzina dan dia anak zina. Anak ni paling teruk. Kita kata anak tu tidak ada apa-apa salahnya pun. Kenapa dikatakan paling teruk? Yang salahnya kedua ibu bapa dia tu yang melakukan zina. Dari segi makna tu nampak tak sesuai. Sebab anak zina ni kalau semata-mata dia tu anak zina, tidak ada melakukan apa-apa kesalahan atau maksiat, kederhakaan kepada Allah, maka kenapa dia dihukum, dikatakan paling teruk? Antara tiga orang tu, kenapa? Sedangkan dia tidak ada buat apa-apa kesalahan. Ibu bapanya pula jelas telah melakukan dosa besar. Kenapa pula dia dikatakan teruk? Itu masalahnya. Dari segi sanad, kalau kita perhatikan, berapa ramai ulama yang mengatakan ia sahih. Berapa ramai yang mengatakan begitu. Jadi apa hakikat hadis seperti ini? Nampaknya ada jugalah yang menyatakan kejelekan. Ada jugalah hadis yang sahih yang menyatakan kejelekan anak zina itu walaupun tidak melakukan apa-apa dosa pun. Baik, saya nak, kalau boleh sesiapa bacalah daripada sini pula. Sambung. Siapa nak baca tu? Silakan. Silakan. Siapa ni? Fatimah. Fatimah. Baca Fatimah. Hadis ini telah dikemukakan oleh Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah. Lihat Musnad Ahmad jilid 2 muka surat 311, Sunan Abi Daud jilid 4 muka surat 29, Mustadrak Al-Hakim jilid 2 muka surat 233, Sunan Al-Baihaqi jilid 10 muka surat 57. Telah mengemukakannya, Al-Hakim berkata sahih mengikut syarat Muslim. As-Suyuti juga di dalam Al-Jami' As-Saghir mengatakan hadis ini sahih. Antara tokoh hadis terkini yang juga menghukumnya sebagai sahih ialah Al-Albani. Beberapa perkara yang akan dikemukakan di bawah nanti perlu sekali diperhatikan dalam menilai hadis ini. Satu, tidak dapat dinafikan bahawa hadis ini sahih jika dilihat kepada beberapa saluran riwayatnya semata-mata. Salah satunya ialah riwayat Ahmad berikut. Wabihi qala haddatsana Khalid bin Walid qala haddatsana Khalid an Suhail an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladu zina syarru thalathah. Dua, di dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan seperti di bawah ini. Wabihi qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Jarir an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladu zina syarru thalathah. Wa qala Abu Hurairah lianna umatti'a bisawtin qala Abu Hurairah la an umatti'a bisawtin fi sabilillah uhibbu ilayya min an a'taqa waladu zina. Bermaksud min an a'tiqa atau u'tiqa. Min an u'tiqa waladu zina. Bermaksud Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku bersedekah dengan memberikan satu cemeti di jalan Allah
Lebih baik lagi bagiku daripada aku memerdekakan anak zina. Memerdekakan hamba abdi adalah satu amalan yang sangat dituntut dan sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Seperti pula hanya satu benda yang paling tidak berharga. Namun bagi Abu Hurairah, bersedekah dengan memberi cemeti kepada seseorang untuk berjihad di jalan Allah itu lebih baik lagi dari segi pahalanya berbanding memerdekakan seorang hamba hasil perzinaan, yakni anak zina. Kata-kata Abu Hurairah ini menunjukkan betapa hina dan tidak bernilainya anak zina pada pandangan beliau. Pahala memerdekakannya terlalu kecil dan sedikit. Tambahan yang tersebut di dalam riwayat Abu Daud ini mauquf, yakni terhenti pada Abu Hurairah. Ia tidak dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, hadis mauquf seperti ini tentunya termasuk dalam hukum hadis marfu'. Mauquf fi hukmil marfu' juga. Bahkan menurut riwayat Al-Hakim, ia diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' daripada Nabi SAW. Cuma riwayat Al-Hakim itu dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Salamah bin Al-Fadl Al-Abrashi, seorang perawi yang sangat dhaif. Abrash. Salamah bin Al-Fadl Al-Abrash, seorang perawi yang sangat dhaif. Dia menerimanya daripada Ibnu Ishaq yang juga dikatakan dhaif oleh sekian ramai ulama'. Riwayat seperti itu tentunya tidak dapat menandingi riwayat Abu Daud yang telah dikemukakan sebelum ini. Selain itu, terdapat juga beberapa syawahidnya berupa hadis, meskipun tidak sahih. Antaranya ialah hadis riwayat An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubranya ini. Wabihi qala akhbarana Al-Abbas ibn Muhammad Ad-Duri qala haddathana Al-Fadl bin Dukain qala haddathana Israel an Zaid bin Jubair an Abi Yazid Ad-Dhanni an Maimunah maulati Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya su'ila an waladi zina qala la khaira fihi na'lan ujahidu aw qala ujahizu bihima ahabbu ilayya min an a'tiqa walad zina. Bermaksud Maimunah binti Sa'ad maulad hamba, yakni hamba perempuan yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang anak zina. Baginda menjawab, tiada kebaikan padanya. Sepasang sepatu yang aku berjihad dengan memakainya, atau baginda bersabda, sepasang sepatu yang aku sediakan untuk dipakai oleh seseorang yang hendak pergi berjihad, itu lebih baik lagi daripada aku memerdekakan anak zina. Selain An-Nasa'i, Ahmad, Ibn Majah, At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir, Ishaq bin Rahawayh di dalam Musnadnya dan Al-Hakim juga turut meriwayatkannya, tetapi tanpa syak perawi. Di dalam riwayat Ahmad tersebut begini. Anna Nabiyya su'ila an waladi zina qala la khaira fihi na'lan ujahidu bihima fi sabilillah ahabbu ilayya min an a'tiqa walad zina. Tiada kebaikan padanya, sepasang sepatu yang aku berjihad di jalan Allah dengan memakainya itu lebih baik lagi bagiku daripada aku memerdekakan anak zina. Oleh kerana terdapat di dalam sanad semua mereka dua orang perawi yang bernama Zaid bin Jubair dan Abu Yazid Ad-Dinni, hadis ini dihukum dhaif oleh para ulama hadis. Zaid bin Jubair disepakati para ulama hadis tentang kedhaifannya. Abu Zaid Az-Zinni pula seorang perawi majhul. Matan riwayatnya pula munkar. 3. Hadis waladu zina syarrus salasah, yakni anak zina adalah yang paling teruk antara 3 orang, iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Itu meskipun sahih hadisnya, namun maksud matanya tetap kabur dan hadis waladu zina syarrus salasah itu meskipun sahih sanadnya, namun maksud matanya tetap kabur dan mungkar. Lantaran ia bercanggah dengan prinsip keadilan Islam yang jelas tersebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kerana itu, menurut sekian ramai ulama, ia perlu ditakwil. Lebih-lebih lagi kerana terdapatnya beberapa hadis yang menghendaki ia ditakwil. Ini perlu kita jelaskan di sini. Sesuatu hadis itu untuk betul-betul jadi sahih, dia mesti sahih dari sudut sanadnya dan sahih dari sudut matannya. Kalau hadis itu
sanadnya semata-mata sahih, sedangkan matannya tidak sahih, dia tidak jadi sahih juga. Begitu juga kalau matannya sahih, sanadnya tidak sahih, tak jadi sahih juga. Yang dikatakan hadis yang sahih ni, betul-betul sahih ni, ialah kedua-dua sudut itu. Sudut sanad dan matannya sahih. Berbeza dengan hadis yang berada di hadapan kita yang sedang kita bincangkan sekarang ni. Kalau kita terima pendapat orang-orang yang mengatakan ia sahih pun, matan dia tu, dari segi teks dia tu, tidak sahih. Sebab apa kita kata tidak sahih? Sebab bercanggah dengan sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain yang lebih sahih daripadanya. Lebih sahih daripadanya. Mengikut kaedah ilmu hadis, kalau sesuatu hadis itu walaupun sanadnya sahih, contohnya apa? Ini hadis ini salah satu contohnya. Kita tak boleh terima, apalagi nak buat pegangan, nak buat akidah, percaya begitu, tak boleh apabila ia sudah bercanggah dengan kenyataan Al-Quran dan hadis yang lebih sahih daripadanya. Kalau nak diterima juga hadis yang seperti itu dan ia boleh ditakwil, maka kena takwil. Takwil supaya sesuai, selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis yang lebih sahih daripadanya, baru boleh. Dalam keadaan itu, kalau boleh takwil, tapi janganlah terlampau, terlajak sangat nak takwil itu yang melampau sangat, janganlah begitu. Mana takwilan yang munasabah lah. Kalau kita kata kita boleh takwil, kena takwil. Tak boleh kita nak terima secara zahir begitu saja. Ya sahih, maka sahih lah, selesailah masalah, mudah begitu ya. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Inilah benda yang kita bincang sekarang ni. Jadi dari segi hadis itu, saya telah kemukakan beberapa riwayat ni, berbagai-bagai riwayat ini. Daripada orang tu, orang ni ada yang mauquf, ada yang marfu', ada yang diriwayatkan dengan syak, ada tanpa syak. Yang mana zahirnya menunjukkan memang anak zina itu hina. Sebab apa? Kalau dengan cemeti, Abu Hurairah kata lebih baik aku bersedekah cemeti. Lebih besar lagi pahalanya daripada aku memerdekakan anak zina. Mana anak zina itu kalau dia jadi hamba, biar terus dia jadi hamba lah. Tak perlu dimerdekakan. Sebab kalau nak kira dari segi pahala lah, memerdekakan hamba ini pada asalnya sangat besar. Tetapi memerdekakan anak zina tidak ada besar pahalanya. Lebih baik lagi dapat pahala bersedekah cemeti. Ataupun dalam hadis yang selepas itu kita baca sepasang sepatu yang kita pakai untuk berjihad. Pahala dia tu lebih banyak. Atau sepasang sepatu dengan syak perawi yang aku sediakan untuk orang berjihad. Itu lebih baik lagi. Nabi kata daripada aku memerdekakan anak zina. Mana anak zina ni? Dari segi hina lah. Tak ada nilai lah. Sehingga sepatu, kasut ataupun selipar itu lebih bernilai lagi. Lebih bernilai lagi. Jadi apa ceritanya yang macam ni? Baik, kita akan tengoklah. Kita akan tengok di sini. Baca lagi Fatimah. Berikut adalah perinciannya. Ini. Ini sudah baca. Okay. Berikut adalah perinciannya. A. Hadis waladuz zina syarrus salasah itu tidak mutlak. Sebaliknya ia berqaid. Qaidnya adalah sebagaimana tersebut di dalam hadis tersebut. Hadis berikut, bukan hadis tersebut. Hadis berikut. Wa akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz qala haddatsana Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub qala haddatsana Al-Abbas ibn Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Ishaq ibn Mansur As-Saludi
قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن قيس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak zina adalah yang paling teruk antara 3 orang, iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya, jika ia melakukan apa yang dilakukan oleh kedua ibu dan bapanya. Anak zina yang dikatakan paling teruk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 3 orang, macam berulang Ustaz. Tak. Baca. Okay. Anak zina yang dikatakan paling teruk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 3 orang, iaitu diri sendiri, dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Itu ialah yang meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh kedua ibu bapanya berupa perzinaan. Jika tidak, maka tidaklah ia yang paling teruk. Hadis Aisyah ini dihukum sahih oleh As-Suyuti di dalam Jami' As-Saghir. Az-Zahabi pula mengatakan ia dhaif. Al-Baihaqi hanya menghukum dhaif terhadap hadis Aisyah yang marfu' ini sahaja. Selain Al-Baihaqi, Ahmad juga turut meriwayatkannya. Antara sebab hadis ini dihukum dhaif oleh para ulama hadis ialah di dalam sanadnya ada perawi majhul bernama Ibrahim bin Ishaq. Okey. Jadi di sini salah satu takwilan yang muktabar lah, kita kata muktabar, ialah takwilan ini. Ini riwayat Al-Baihaqi ni. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz ni, Abu Abdullah ni maksudnya Al-Hakim. Sebab Hakim Naisaburi ni adalah guru kepada Al-Baihaqi. Jadi riwayat ini Al-Baihaqi ambil daripada Al-Hakim, Abu Abdullah ni Al-Hakim, Al-Hafiz. Begini, dengan qaid. Maknanya hadis yang tadi, mula-mula tadi, waladu zina syarrul thalathah, setakat itu saja, makna dia tu tidak mutlak, tak boleh pakai secara mutlak. Kalau kita pakai secara mutlak, tak boleh sahih, tak boleh. Sebaliknya ia berkait berdasarkan riwayat yang lain. Sebab itu dari segi mengkaji hadis ni, kita kena tengok hadis banyak hadis-hadis yang berkenaan perkara yang sama. Perkara yang sama. Jadi kalau di sini dalam riwayat Baihaqi ni, dia ada tambahan. Tambahan ini merupakan qaid. Dengan ada qaid ini boleh diterima. Hadis waladuz zina syarrul thalathah itu boleh diterima sekiranya ada qaid ini. Iaitu apabila dia melakukan apa yang dilakukan oleh kedua ibu bapanya. Mana kedua ibu bapanya berzina, dia pun ikut jejak langkah itu, berzina. Kedua ibu bapanya itu orang biasa, anak yang sah. Ibu bapa mereka adalah orang-orang yang telah berkahwin secara sah. Jadi anak tu bukan anak zina. Adapun dia ni hasil daripada perzinaan. Kemudian dia mengamalkan perzinaan seperti yang dilakukan oleh kedua ibu bapanya. Itu sebab jadi teruk. Jadi kalau kita terima hadis itu dengan qaid ini, atau kita takwil dengan berdasarkan hadis ini, maka boleh diterima. Boleh diterima. Tetapi secara mutlak begitu, sebagaimana yang mula-mula tu waladuz zina syarrul thalathah saja, tak boleh. Tidak boleh diterima. Kecuali dengan ada tambahan ini. Tetapi tambahan ini tidak disepakati oleh semua ulama. Tidak disepakati oleh semua ulama. Ia dihukum dhaif oleh beliau. Dengan sanad yang lain, Al-Baihaqi mengemukakan hadis yang sama lafaznya dengan hadis Aisyah itu daripada Ibnu Abbas, tetapi ia dihukum dhaif oleh beliau. Baihaqi sendiri kata dhaif. Sebabnya ialah di dalam sanadnya ada Muhammad bin Abi Layla, seorang perawi yang teruk ingatannya. Habban bin Ali yang meriwayatkannya daripada Muhammad bin Abi Layla juga seorang perawi dhaif. Dia pula bersendirian dalam meriwayatkannya. Jadi hadis Aisyah ni, walaupun ada setengah ulama menghukum sahih, tapi ada yang lain mengatakan dhaif, mana dengan qaid itu. Jadi kira-kiranya yang betul-betul dianggap sahihnya tanpa qaid itulah. Cumanya Al-Baihaqi kata dhaif itu yang marfu',
yang marfu', seperti dikemukakan di atas itu yang marfu'. Adapun yang tidak marfu', dia kata itu sahih. Yang tidak marfu', mana dengan qaid, dengan tambahan tadi itu, dia kata sahih. Okey. Baca lagi teruskan dengan sanadnya. Dengan sanadnya yang sahih, Al-Baihaqi mengemukakan bahawa tambahan qaid idza amila bi amali abawaih di penghujung hadis Aisyah atau Ibnu Abbas itu sebenarnya mudraj. Ia adalah tambahan yang dibuat oleh Sufyan Ats-Tsauri untuk menjelaskan maksud sebenar hadis tersebut. Sekarang lihatlah riwayat Al-Baihaqi berkenaan di bawah ini. Cuba kita tengok pula di sini. Kadang-kadang apa yang tersebut, yang kita nampak macam qaid di dalam hadis itu, sebenarnya itu mudraj. Ini semua istilah-istilah hadis, bukan lafaz yang disebut oleh Nabi sendiri. Kalau berdasarkan setengah-setengah riwayat itu, jelas nampaknya itu mudraj. Itu sesuatu yang disisipkan mana oleh perawi, mana-mana perawi. Dengan sebab itu kedudukannya tidak sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi berdasarkan riwayat Baihaqi, ada tambahan yang dibuat oleh Sufyan Ats-Tsauri. Jadi idza amila bi amali abawaihi itu sebenarnya kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, perawi dia. Jadi tujuan dia kata begitu, dia nak menjelaskan maksud waladuz zina syarru thalatha itu bukan mutlak, tetapi jika dia tu begini, itu sebagai menjelaskan. Maknanya dia nak kata waladuz zina syarru thalatha itu tak boleh pakai dalam bentuk mutlak, semutlak-mutlaknya. Walaupun dia tu tidak melakukan perzinaan, dia tidak ada apa dosa apa pun, dia lebih teruk daripada dua ibu bapanya, itu bukan, tak boleh kita pakai begitu. Itu yang difaham oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang lihatlah riwayat Al-Baihaqi berkenaan di bawah ini, baca. Wa innama yurwa hadzal kalamu 'ala al-khabari min qawli Sufyan Ats-Tsauri qala akhbaranahu Ali ibn Ahmad ibn Abdan qala anba'ana Abu al-Qasim At-Tabarani qala haddatsana Ali ibn Abdul Aziz qala haddatsana Abu Hudzaifah qala haddatsana Sufyan an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waladiz zina faqala huwa syarru thalatha. Qala Sufyan yakni idza amila bi amali walidayhi. Cuba tengok di sini. Jelas ini Sufyan berkata, maksud Nabi itu idza amila bi amali walidayhi. Kalau kita tidak bagi qaid itu, dia jadi bercanggah dengan Quran, dengan hadis yang lain. Ikut mana-mana pun idza amila bi amali abawaihi ini bukan kata-kata Nabi. Ini mudraj minar rawi. Ini termasuk dalam sesuatu yang disisipkan atau dimasukkan, ditambahkan oleh perawi. Jadi siapa perawi ni? Ni Sufyan. Jelas berdasarkan saluran riwayat ini Sufyan yang menjelaskan anak zina tu yang paling teruk antara 3 orang tu, maksudnya kalau dia melakukan seperti yang dilakukan oleh kedua ibu bapanya, makna dia juga berzina. Sebab apa lebih teruk tu kan? Sebab macam kita sebut tadi lah, 2 ibu bapanya itu bukan anak zina kira-kiranya. Kalau kita andaikan tidak anak zina lah, biasanya dalam masyarakat tu tidak begitu. Maknanya mereka, ibu bapa tu anak orang baik-baik, anak orang yang berkahwin secara sah, sedangkan dia ni memang anak zina, kemudian dia berzina pula. Dari sudut itulah dikatakan teruk tu. Walau bagaimanapun ini tambahan, bukan kata-kata Nabi SAW sendiri. Baca lagi. B. Latar belakang bagi terungkapnya sabda Rasulullah SAW itu tersebut di dalam hadis di bawah ini. وبإسناده قال حدثنا زيد قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني السفر بن مسير الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ولد الزنا شر الثلاثة أن أبويه أسلما ولم يسلم هو. Bermaksud
Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda begini, anak zina itu adalah yang paling teruk antara 3 orang, iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Sebabnya ialah kedua ibu dan bapanya telah memeluk agama Islam, sedangkan dia belum lagi. Jadi ini cerita ni berkenaan dengan orang tertentu ni yang hidup di zaman Nabi SAW. Ini takwilan dengan kita mengatakan apa yang tersebut dalam hadis ini ialah berkenaan dengan peristiwa ataupun orang-orang tertentu yang hidup di zaman Nabi SAW. Ia bukan hukum untuk semua anak zina sepanjang masa sampai kiamat, kan? Ini berkenaan dengan orang tertentu ni. Jadi dua ibu bapanya telah memeluk agama Islam. Yang anak zina tu tak memeluk agama Islam lagi. Jadi yang tidak memeluk agama Islam, anak zina inilah yang paling teruk. Antara 3 orang tu, sebab dua ibu bapa dia telah Islam. Bila Islam, dah gugur dah dosa dia. Sebab itu ibu bapanya lebih baik. Jadi kalau berdasarkan riwayat ini sebabnya. Nabi SAW kata waladuz zina syarrul thalatha. Bukan waladuz zina yang dimaksudkan di situ ialah anak zina sepanjang masa dalam apa keadaan pun, bukan begitu. Baca lagi. Ini berarti hadis waladuz zina syarrus salasah yang sahih sanadnya itu adalah satu hadis yang ringkas, hadis mukhtasar. Maksud sebenarnya tidak akan difahami selagi tidak diketahui latar belakangnya. Ia disabdakan oleh Rasulullah SAW berhubung dengan orang tertentu yang dimaklumi semasa hidup baginda. Kedua ibu bapanya telah memeluk agama Islam, sedangkan dia sendiri pada ketika itu belum memeluk agama Islam. Kerana itulah dikatakan antara 3 beranak itu yang paling teruk ialah asli anak, kerana dia tidak memeluk agama Islam. Keadaannya tentulah lebih teruk daripada kedua ibu bapanya. Dengan memeluk agama Islam, segala dosa yang dilakukan oleh kedua ibu bapanya digugur dan dimaafkan sesuai dengan sabda Nabi SAW, Al-Islama yahdimu ma kana qablah. Al-Islamu yahdimu ma kana qablah. Islam menggugurkan. Ini sebab sambungan ni dia ada dalam hadis tu ada anna sebelum itu, tapi ini kalau tak ada anna tu al-islamu lah. Baca. Al-Islamu yahdimu ma kana qablah. Islam menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sebelum memeluknya. Si anak pula kerana tidak memeluk agama Islam tidak mendapat keistimewaan seperti itu. Setelah mengemukakan hadis di atas, Al-Baihaqi berkata, hadis ini mursal. Jadi hadis ini mursal. Kalau nak kira hadis mursal, mana tidak sahih juga. Tidak sahih. Jadi bila tidak sahih, tak bolehlah kita nak jadikan ini sebagai alasannya. Tengok Safar bin Nusair al-Asadi. Ini bukan sahabat. Rasulullah SAW bersabda. Terus dia kata, mana sahabatnya tak ada sebut. Sebab itu dinamakan hadis ini mursal. Jadi bahagian permulaan tu memanglah hadis yang kita bincang tadi. Yang kita bincang tu. Tetapi bahagian ini, tambahan ini hanya ada di sini. Kalau ia sahih, maka itulah yang terbaik. Boleh selesai dah masalah. Masalahnya ia tidak sahih sebab mursal. Sebab mursal. Tetapi kalau kita kata mursal ini mengikut ulama yang kata hadis mursal pun boleh dijadikan hujah, maka boleh juga dijadikan hujah. Dan ini lebih kuat lah. Sebab apa? Baru kita nampak alasan dia tu Nabi berkata begitu. Kalau semata-mata waladuz zina syarrul thalatha, berhenti setakat itu tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Dia bercanggah dengan Al-Quran dan bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Tak boleh jadi. Dengan sebab itu kita kena takwil lah. Jadi takwil tu satunya menggunakan logik, menggunakan usul dirayah. Yang kedua, menggunakan juga hadis ini sebagai sandaran, sebagai kita kata rujukan. Walaupun ia kita anggap tidak sekuat mana pun, boleh dah kita jadikan sebagai sandaran kita. Kalau boleh orang lain pula baca. Kita gila-gila baca. Siapa pula nak baca? Silakan.
Saya cuba. Dapat Izzuddin. Saya. Izzuddin daripada mana ni? Jadi daripada dengan ke mana? Ya, silakan. Si. Sirak mana ada? Si. Waladuz zina syarrus salasah. Itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku satu peristiwa Al-Hasan menceritakan peristiwa itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Lihat riwayatnya di bawah ini. Wa akhbarana Abu Tahiril Faqihul Qala anba'ana Abu Bakr Wattanu qala haddathana Ahmad bin Yusuf qala haddathana Muhammad bin Yusuf qala zakara Sufyanu an rajulin anil Hasani qala innama summiya waladu zaniyati syarris salasati anna ummahu qalat lahu lasta li abika alladhi tud'a bihi faqatalaha fasummiya syarras salasah. Bermaksud sebabnya dikatakan anak zina berkenaan adalah yang paling teruk antara tiga orang, iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Ialah ibunya telah berkata kepadanya, engkau bukanlah anak orang yang disebut sebagai bapamu itu. Lalu setelah mendengar kata-kata ibunya itu, dia membunuh ibunya. Kerana itulah dia dikatakan paling teruk. Oleh kerana dosa membunuh lebih besar daripada dosa berzina, terutamanya dosa membunuh ibu sendiri, maka dikatakan anak zina berkenaan adalah yang paling teruk daripada tiga orang yang ada kaitannya dengan suatu perzinaan. Hadis Al-Hasan ini mursal dan dhaif kerana terdapat di dalamnya perawi majhul. Itu masalahnya. Jadi yang ada cerita-cerita begini ni, kalaulah sahih, selesai masalah. Jadi Nabi kata waladuz zina syarrus salasah ni berkenaan dengan orang tertentu di zamannya. Ceritanya ibu dia tu kata kepada dia, kamu ni bukan anak orang yang dibinkan kepadanya itu bukan ayahmu. Maknanya ayah dia orang lain dah berzina. Jadi dia nak marah kepada ibu dia, dia bunuh ibu dia. Ibu dia memanglah telah berzina zaman Nabi dulu, zaman jahiliah dulu, macam-macam lah yang berlaku. Jadi sebab itu Nabi kata ini khusus dengan orang tertentu. Dia bukan untuk semua anak zina. Kalaulah ini sahih, maka selesai masalah. Tetapi masalahnya yang ada, hadis-hadis yang ada itu umumnya tidak sahih. Tambahan-tambahan itu. Kalau tidak selesai masalah. Teruskan. D. Riwayat Aisyah yang dikemukakan oleh Al-Hakim juga menunjukkan sabda Nabi SAW itu berkenaan dengan orang tertentu yang kebetulannya seorang anak zina. Ia tidak disabdakan oleh baginda tentang semua anak zina. Lihat hadis Aisyah itu di bawah ini. Wa amma qawluhu waladuz zina syarrus salasati falam yakunil hadisu ala hadza inna makana rajulun minal munafikin yu'azzi Rasulullah yu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ya'ziruni min fulani qila ya Rasulullah ma bihi waladu zina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa syarru salasati wallahu azza wa jalla yaqul wala taziru waziratun wizra ukhra. Bermaksud adapun sabdanya waladuz zina syarrus salasah, ia tidak memberi erti umum. Sebenarnya ada seorang munafik yang selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaannya baginda sampai bersabda, ada sesiapa boleh melepaskanku daripada gangguan si fulan.
Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, selain ia jahat, ia juga anak zina. Ketika itulah Rasulullah SAW bersabda, wa syarrus salasah, yakni ia adalah yang paling teruk daripada 3 orang. Maksud baginda ialah dia sendiri dan kedua ibu bapanya, yakni berkenaan anak zina yang bukan begitu sifatnya pula. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, bermaksud seorang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Hadis Aisyah ini adalah sebahagian daripada hadisnya yang lengkap. Ia dikemukakan selengkapnya di bawah poin 4 bahagian B akan datang. Lihatlah kedudukannya di situ. Daripada hadis dan asar yang dikemukakan di atas, sabda Nabi SAW yang bermaksud anak zina adalah yang paling teruk antara 3 orang, yakni iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya, itu lebih patut dikaitkan dengan orang tertentu yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Ia tiada kaitan dengan semua anak zina. Yang keempat, hadis Abu Hurairah, waladuz zina syarrus salasah, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain, seringkas itu sahaja. Tidak mengundang banyak pihak mengkritik. Telah mengundang banyak pihak mengkritik dan membantahnya, termasuk para sahabat sendiri. Alasannya ialah ia bercanggah dengan Al-Quran, kenyataan sejarah dan prinsip keadilan Islam. Berikut dikemukakan bantahan 3 orang sahabat terhadapnya. Bantahan Ibnu Umar yang tersebut di dalam Musannaf Abdul Razak. An Abi Ma'syar an Muhammad bin Ka'ab an Maimun ibn Mahran anahu syahida Mihran annahu syahida bin Umar sallallahu salla ala walad zina faqila inna Abu Hurairah lam yusalli alaihi wa qala wa syarrus salasah wa qala bin Umar wa khairus salasah. Bermaksud Maimun bin Mihran meriwayatkan bahawa dia menyaksikan Ibnu Umar menyembahyangkan jenazah anak zina. Lalu ada yang berkata kepadanya bahawa Abu Hurairah tidak menyembahyangkannya, dan beliau, yakni Abu Hurairah, berkata anak zina itu adalah yang paling teruk antara 3 orang, iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Maka Ibnu Umar berkata, dia, yakni anak zina, adalah yang terbaik antara 3 orang tersebut. Al-Musannaf juzuk 3 muka surah 536. Sebabnya Ibnu Umar membantah riwayat Abu Hurairah itu dengan berkata, dia, yakni anak zina, adalah yang terbaik antara 3 orang tersebut, ialah kerana anak zina langsung tidak bersalah. Yang bersalah ialah kedua ibu bapanya. Bukankah Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, bermaksud seorang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Hadis Abdul Razak di dalam musannaf itu tidak sahih kerana di dalam sanadnya terdapat Abu Ma'syar yang dianggap dhaif oleh kebanyakan ulama hadis. B. Aisyah juga membantah riwayat Abu Hurairah itu. At-Tahawi di dalam Mushkil Asar, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan Al-Bahaki di dalam As-Sunan Al-Kubra mengemukakan bantahan beliau terhadapnya. Di bawah ini ialah riwayat Aisyah berkenaan berdasarkan riwayat Al-Baihaqi. Qala akhbarna Muhammad bin Abdullah al-Hafiz. Saya baca. Akhbarana Muhammad bin Abdullah al-Hafiz qala haddathana Abu Bakr Ahmad bin Ishaq qala anba'ana Muhammad bin Ghalib qala haddathana Al-Hasan bin Umar bin Shaqiq qala haddathana Salamah bin Al-Fadl an Muhammad bin Ishaq an Az-Zuhri an Urwa bin Zubair qala balagha Aisyah
رضي الله عنها أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة وإن الميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا إنها لما نزلت فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. قيل يا رسول الله ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه وتسعى عليه ولو أمرناهن فزنينا وجئنا بأولاد فأعتقناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد. وأما قوله ولد الزنا الشر الثلاثة ولم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل من المنافقين يأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يعذرني من فلان. قيل يا رسول الله إنه مع ما به ولد الزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الثلاثة والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قوله إن الميت لا يعذب ببكاء الحي ولم يكن الحديث على هذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه إنهم لا يبكون عليه وإنه لا يعذب والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سلمة الأبرش يروي مناكير وقد روي عن أبي سليمان الشامي وبرد بن سنان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا بإعتاق ولد الزنا والله أعلم. Baca, sila baca. Bermaksud Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan katanya Aisyah mendapat tahu bahawa Abu Hurairah berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda lebih lagi aku suka memberikan cemeti untuk digunakan di jalan Allah daripada aku memerdekakan anak zina. Dan Rasulullah SAW juga bersabda anak zina adalah yang paling teruk antara tiga orang, iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Dan sesungguhnya orang mati diseksa kerana tangisan orang hidup. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Allah merahmati Abu Hurairah. Semoga Allah merahmati Abu Hurairah. Dia telah tidak mendengar dengan baik, maka kesimpulannya juga tidak baik, yakni salah. Sabda Nabi SAW, lebih lagi aku suka memberikan cemeti untuk digunakan di jalan Allah daripada aku memerdekakan anak zina itu. Memerdekakan anak zina itu sebenarnya muncul sebagai sabda baginda setelah turunnya firman Allah ini. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Bermaksud tetapi dia, yakni manusia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Iaitu memerdekakan hamba abdi. Surah Al-Balad ayat 11 hingga 13. Maka ada orang berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai hamba abdi untuk dimerdekakan. Tetapi ada antara kami mempunyai hamba sahaya perempuan, negro, yang berkulit hitam, yang berkhidmat dan bekerja mencari duit untuknya. Apa kata kalau kami menyuruh mereka berzina, yakni melacur, dan setelah mereka melahirkan beberapa orang anak, kami memerdekakannya. Pada ketika itulah Nabi SAW bersabda, lebih lagi aku suka memberikan cemeti untuk digunakan di jalan Allah daripada aku menyuruh orang berzina, kemudian memerdekakan anak zinanya. Adapun sabdanya, waladuz zina syarrus salasah, dia tidak memberi erti umum. Sebenarnya ada seorang munafik yang selalu menyakiti Rasulullah SAW.
Berkenaannya baginda sampai bersabda, ada sesiapa boleh melepaskanku daripada gangguan si fulan. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, selain ia jahat, ia juga anak zina. Ketika itulah Rasulullah SAW bersabda, wa syarrus salasi. Ia adalah yang paling teruk daripada 3 orang. Maksud baginda ialah ia sendiri dan kedua ibu bapanya. Yang ini berkenaan anak zina yang bukan begitu sifatnya pula. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bermaksud seseorang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Adapun sabda baginda, sesungguhnya orang yang mati diseksa kerana tangisan orang hidup, maka erti zahirnya tidaklah dimaksudkan. Rasulullah SAW sebenarnya pernah melalui dekat rumah seorang Yahudi yang meninggal dunia. Keluarganya pula sedang menangisinya. Ketika itulah baginda bersabda, innahum la yabkuna alayhi wa innahu la yu'azzibu. La yu'azzabu. Bermaksud sesungguhnya mereka menangisinya, sedangkan dia benar-benar sedang diseksa. Berhubung dengan orang yang tidak bersalah, Allah telah pun menetapkan hukumannya untuk mereka melalui firman-Nya ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Hakim mengatakan hadis ini sahih, menepati syarat Imam Muslim untuk sahihnya. Ramai pula ulama hadis mengatakan ia tidak sahih kerana di dalam sanadnya ada perawi-perawi dhaif seperti Salamah bin Al-Qad dan Muhammad bin Ishaq. Al-Baihaqi sendiri mengisyaratkan kepada kelemahan Salamah dengan berkata, Salamah meriwayatkan banyak hadis-hadis munkar. Untuk menampung kelemahan Muhammad bin Ishaq yang meriwayatkan hadis ini secara an-anah, sedangkan dia seorang mudallis pula. Al-Baihaqi mengemukakan mutabi'nya yang turut meriwayatkan hadis ini daripada Az-Zuhri, iaitu Nur bin Sinan Abu Sulaiman Asy-Syami. Kata-kata Hakim bahawa hadis ini sahih dan ia menepati syarat Muslim dibantah oleh sekian ramai ulama hadis. Sebabnya ialah Salamah bukan perawi sahih Muslim. Ibnu Ishaq pula bukan perawi riwayat usul sahih Muslim. Imam Muslim hanya mengambil hadisnya untuk riwayat mutaba'ah sahaja. Bagi penulis, walaupun hadis Aisyah ini tidaklah sampai ke tahap sahih, apalagi tahap sahih yang menepati syarat sahih Muslim, tetapi memandangkan terdapat beberapa mutaba'atnya dan banyak pula riwayat daripada Aisyah berhubung dengan perkara yang sama, maka hadis ini bolehlah dihukum sebagai hadis hasan. Wallahu a'lam. Jadi semua ni kalau kita perhatikan, nampak jelas sekali sahabat-sahabat Nabi SAW menggunakan usul dirayah dalam menilai hadis. Jadi usul dirayah ni telah diguna pakai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau kita tengok sebelum ini Ibnu Umar, ayat Quran inilah dia bawanya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Mana hadis itu dipertikaikannya. Orang kata, Abu Hurairah kata syarrus thalathah, yang paling teruk. Dia kata tidak, khairus thalathah, ia yang terbaik. Sebab apa? Dia tak ada dosa. Dia tidak melakukan apa-apa dosa. Kalau ibu bapa dia melakukan dosa berzina, dia tidak menanggung dosa ibu bapanya. Ibu bapanya sendirilah yang menanggung. Dia pegang. Itu maknanya hadis itu bercanggah dengan ayat Quran. Sebab itu dia tolak, dia ketepikan. Ini makna pakai usul dirayah lah. Apabila hadis bercanggah dengan Quran, maka hadis itu tertolak. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi kaedah tu diguna pakai oleh sahabat-sahabat. Sama juga dengan Aisyah. Cuba kita tengok ni, hadis yang panjang ni, dia guna ayat Quran saja.
dan menceritakan latar belakang bagi hadis itu lahir, muncul ke dunia. Waladuz zina syarrus thalatha. Ia bukan memaksudkan semua anak zina untuk sepanjang masa. Anak zina sampai kiamat, bukan. Itu berkenaan dengan orang tertentu sahaja yang telah pun berlalu di zaman Nabi SAW. Dan dia ada peristiwa ni, apabila turun ayat ini, mana kelebihan besar memerdekakan hamba, fakku raqabah, memerdekakan hamba. Maka ramai sahabat-sahabat sedih sebab mereka tidak ada hamba untuk dimerdekakan. Jadi mereka tanya Rasulullah SAW, bagaimana kita ada hamba tu ada. Ya tak ya pun hamba itu mencari duit untuk tuan-tuan dia juga, untuk dia juga. Hamba tu memang begitu. Boleh disuruh untuk buat apa saja kerja dan hasilnya diperoleh oleh tuan dia. Jadi bagaimana kalau kita suruh hamba-hamba kita yang perempuan itu berzina? Lepas tu bila dapat anak tu kita peliharalah anak tu. Lepas tu kita merdekakan, sama ada ketika dia masih kecil atau setelah dia besar, memerdekakan. Kalau gitu kan kita dapatlah apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tu, fakku raqabah tu, kelebihan tu. Nabi SAW, ketika itu Nabi kata tu. Jadi kelebihan memerdekakan hamba tu bukanlah dengan cara begitu. Bukan dengan cara begitu. Kalau dengan cara begitu tak ada nilainya, lebih bernilai lagi cemeti, lebih bernilai lagi sepatu, yang disedekahkan itu lebih bernilai lagi. Itu cara salah tu untuk nak buat benda baik. Ini dalam riwayat Aisyah ni semua jelas benda tu. Kemudian dia kata anak zina itu, kenapa dia tidak boleh, tidak tepat untuk kita katakan secara umumnya yang paling teruk. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan apa-apa dosa. Dan itu sudah bercanggah dengan firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kedua ibu bapanya ialah yang melakukan dosa. Mereka lah yang menanggung dosa itu. Kenapa anak zina pula? Kemudian berkenaan dengan Abu Hurairah juga mengatakan orang mati diseksa kerana tangisan orang hidup. Innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy alaihi. Kata Aisyah itu tak betul, bukan begitu caranya. Nabi SAW kata tu ada peristiwa khusus yang berlaku. Orang Yahudi yang meninggal dunia, keluarga dia menangis, menangisi kematian dia tu. Ketika itulah Nabi kata mereka duduk menangis, sedangkan orang yang ditangis itu sudah diseksa sebab dia orang tidak Islam. Bukan semata-mata kerana menangis tu jadi diseksa. Orang dalam kubur tu, orang yang sudah mati, orang Islam pun bukan begitu. Kalau begitu kita nak suruh orang diseksa dalam kubur, kita menangis lah. Kita menangis atas nama dia. Adakah begitu? Itu terlalu dangkal. Tentu sekali Nabi SAW tidak memaksudkan begitu. Inilah Aisyah kata. Selain daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia ni mendapat apa yang dia usahakannya. Kalau tak baik pun dia usaha. Jadi orang yang mati itu kalau dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, kenapa dia akan diseksa pula? Kerana tangisan orang lain. Dia hanya mendapat untung daripada hasil usahanya. Rugi pun daripada usahanya juga. Begitu. Maknanya Imam Sayyidatina Aisyah juga merujuk kepada Quran untuk menyangkal ataupun mengenepikan sesuatu hadis, dia guna Quran. Ini maknanya guna usul dirayah. Aisyah juga mengguna usul dirayah. Kemudian dari segi sanad itu, Hakim kata memang sahih lah. Tetapi orang-orang lain kata tidak sahih sebab ada ni dua orang perawi ni, Salamah bin Al-Fadl dan Muhammad bin Ishaq. Al-Baihaqi sendiri mengisyaratkan kepada kelemahan Salamah tu dengan berkata begini-begini. Lepas tu Ibnu Ishaq pula dalam meriwayatkan hadis ni meriwayatkan secara anak-anak. Bagi orang yang mengatakan dia ni kalau meriwayatkan secara tahdits maka termasuk dalam perawi hasan, tak jadi juga sebab dia meriwayatkan secara anak-anak di sini. Maka jadi sebab kepada kelemahan sesuatu hadis itu. Secara anak-anak tu beginilah maknanya begini.
Saya nak tunjuk ni di sini. Ni. An Muhammad bin Salamah, an Muhammad bin Ishaq, an Az-Zuhri. Dia meriwayatkan secara an ni. Ini kalau perawi itu perawi mudallis, dan Muhammad bin Ishaq adalah perawi mudallis. Bagi orang yang terima riwayat dia pun, dia banyak syarat juga, baru boleh terima. Kalau tidak, tak boleh terima. Bagi orang yang memang tak terima dia dah, dia tak terima dah. Jadi macam mana, riwayat macam mana pun, dia tak terima dah. Bagi orang yang terima itu pun dengan syarat. Jadi di sini hadis ini tidak boleh jadi sahih. Tapi kalau kita melihat kepada ta'addud turuq riwayah dan adanya mutaba'at dan adanya hadis-hadis yang seumpama ini daripada sekian ramai sahabat, yang mana hadis-hadis itu dhaifnya tidaklah terlalu kuat, tidaklah teruk, maka hasil daripada gabungan hadis-hadis ini bolehlah kita katakan hadis ini hasan, hasan li ghairi, hasan li ghairi. Teruskan baca tadi. C tak mana? Teruskan. C. C. Memang terdapat beberapa riwayat Aisyah yang membantah hadis riwayat Abu Hurairah itu. Di bawah ini dikemukakan salah satu daripadanya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubranya. Qala akhbarana Ali bin Ahmad bin Abdan qala anba'na Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmi qala hadatsana al-Lakhmi قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت في ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء لا تزر وازرة وزر أخرى. Bermaksud Urwah meriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau berkata tentang anak zina, ia tidak menanggung sedikit pun dosa kedua ibu bapanya. Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Bermaksud seseorang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Setelah mengemukakan hadis Aisyah di atas, Al-Baihaqi berkata, rafa'ahu ba'dud du'afa'i was-sahihu mawqufun. Betul kan? Ya, teruskan. Setengah perawi dhaif memarfu'kannya, sedangkan yang sahih ialah ia mawquf. Dan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi itu adalah yang mawquf, bukan yang marfu'. Alasan Aisyah tidak mahu menerima hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak kerana lain, melainkan kerana ia bersanggah dengan firman Allah yang dibaca beliau di akhir kata-katanya di dalam hadis itu. Ini membuktikan Aisyah memang menggunakan pakai kaedah dirayah dalam menilai sesuatu hadis. B. Abdul Razak juga meriwayatkan sikap Aisyah yang sangat tidak suka terhadap orang yang menyebarkan hadis Abu Hurairah itu. Beliau bahkan mencelanya. Lihat hadis berkenaan di bawah ini. Abdul Razak an Ma'mar an Hisham ni Urwah an abihi an Aisyah kanat idza qila laha huwa syarru salasah abat zalik wa qalat ma alayhi min wizri abawai qala Allah la taziru waziratun wizra ukhra. Bermaksud Aisyah akan mencela orang yang menyebut hadis wasyarus salasah, ia adalah yang paling teruk antara 3 orang itu, dan berkata ia tidak menanggung apa pun dosa kedua ibu bapanya. Allah berfirman la taziru waziratun wizra ukhra, bermaksud seseorang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Lihat Musannaf jilid 7 muka surat 454.
Asar Aisyah ini juga sahih sanadnya. Ibnu Abbas juga antara sahabat yang membantah dan mengkritik riwayat Abu Hurairah tersebut. Dengan sanadnya Ibnu Abdul Bar mengemukakan bantahan Ibnu Abbas di dalam Al-Istizkar dan At-Tamhid. Lihat riwayat Ibnu Abdul Bar itu di bawah ini. Qala haddatsana Ahmad bin Sa'id bin Bishr qala haddatsana Ibnu Abi Nulaym qala haddatsana Ibnu Waddah qala haddatsana Ibnu Aziz bin Imran bin Niqlas qala haddatsana Ibnu Wahb haddatsani Muawiyah bin Murs qala haddatsani Muawiyah bin Salih عن علي bin Abi Talhah qala كان ابن عباس يقول في ولد الدين لو كان شر الثلاثة لم يتأنى بأمه أن ترجم حتى تضعه. Bermaksud Ali bin Abi Talhah meriwayatkan, katanya Ibnu Abbas selalu berkata tentang anak zina, kalau ia adalah yang paling teruk antara tiga orang, iaitu ia sendiri dan kedua ibu dan bapanya, nescaya tidak ditangguh hukuman rejam terhadap ibunya sehingga ia melahirkan anaknya. Hukuman rejam terhadap ibu yang mengandungkan anak zina ditangguh sehingga ia melahirkan kandungannya. Ini menunjukkan anak zina bukanlah lebih teruk daripada kedua ibu dan bapanya. Bagaimana pula boleh dikatakan ia paling teruk daripada kedua ibu dan bapanya? Bagaimana pula boleh dikatakan ia paling teruk antara tiga orang kalau ia dibebaskan daripada hukuman? Itulah logik yang dipakai oleh Ibnu Abbas. Asal ini juga menunjukkan Ibnu Abbas menggunakan pakai kaedah wirayah dalam menilai hadis. 5. Hadis Abu Hurairah waladu zina syarus salasah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain seringkas itu sahaja. Walaupun dianggap sahih atau hasan oleh ramai ulama, namun ia juga tidak terlepas daripada kritikan dan bantahan para ulama hadis dan fuqaha. Pandangan tiga orang sahaja daripada mereka akan dikemukakan sebagai contohnya. Dia orang lain pula, sila. Orang lain siapa nak baca ni? Siapa? Silakan. Kita bergilir-gilir tak penat sangat kan? Siapa pula? Silakan. Siapa nak baca? Sikit saja lagi. Takut galik ya, galik jadi mengantuk tu. Siapa ni? Silakan. Atau ke mana dah pergi habis? Ada ke tidak tu? Takut kita berdua saja apa ni? Ada Maulana, ada. Ada. Alhamdulillah ada. Siapa ni? Siapa ni nak baca ni? Siapa? Silakan. Tak dengar, saya tak dengar. Tak dapat dengar suara. Siapa nak baca ni? Tak dengar, saya tak dengar. Dengar ke tidak ni? Dengar ke? Dengar. Sekarang dengar. Siapa ni? Afif. Afif. Baca. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah berkata dengan Al-Ilalul Mutanahiyah. Al-Ilalul Mutanahiyah. Al-Ilalul Mutanahiyah berkata tentangnya, hadzal hadits la yasihu wa Khalidu la ya'rifu min huwa. La yu'rafu man huwa. Hadha hadithun la yasihhu. Hadithun. Tak ada alif lam kena jaga. Kalau tak ada alif lam jangan bubur. Hadha hadithun la yasihhu. Hadha hadithun la yasihhu wa Khalid la ya'rifuhu minhu. La yu'rafu man huwa. La yu'rafu man huwa. Bermaksud ini adalah hadis yang tidak sahih. Khalid tidak diketahui siapakah dia, yakni majhul. Lihat Al-Ilal Al-Mutanahiyah jilid 2 muka surat 769.
B. Al-Dhahabi dalam Tadhkiratul Huffaz di bawah biografi Asy-Sya'bi menukilkan kata-kata Jarir bin Ayyub bahawa ada seorang lelaki bertanya Sya'bi tentang hadis waladuz zina syarrul thalathah. Maka jawab Sya'bi, jikalau benar yakni kandungan hadis itu, nescaya ibunya direjam ketika ia masih dalam kandungannya. Lihat Tadhkiratul Huffaz jilid pertama muka surat 64. Kata-kata dan maknanya anak zina itu seorang manusia yang terhormat, perlu diambil kira nyawanya. Kalau tak ada nilai, kenapa tunggu ibu dia tu untuk direjam sehingga dilahirkan? Rejam sajalah ketika masih dalam perut lagi. Tapi tidak begitu. Ini alasan Sya'bi. Itu cara dia mengkritik hadis itu. Silakan teruskan. Kata-kata dan kenyataan Sya'bi ini nampaknya lebih kurang sama dengan kata-kata Ibn Abbas yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar seperti telah dikemukakan di atas. C. Sebelum ini telah pun dikemukakan pandangan Abu Bakar Al-Jassash tentang beberapa hadis Abu Hurairah yang dipertikaikan. Walaupun sanadnya sahih, ia tetap dihukum sebagai hadis yang syadz. Penulis berpendapat adalah elok ia dikemukakan sekali lagi di sini. Kata beliau, ini semua termasuk dalam hadis-hadis Abu Hurairah yang tidak diterima kerana ia menyalahi usul. Seperti apa yang diriwayatkan daripada beliau bahawa waladuz zina syarrul thalathah, maksud anak zina adalah yang paling teruk antara 3 orang, iaitu dia sendiri dan kedua ibu dan bapanya. Waladuz zina la yadkhulul jannah, anak zina tidak akan masuk syurga. La wudu'a liman lam yadhkuris sama'illahi alaihi. Liman lam yadhkuris samallahi alaihi. Yadhkuris mallahi alaihi, tiada wuduk bagi orang tidak menyebut nama Allah ketika hendak berwuduk. Dan hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Sesiapa memandikan mayat, dia hendaklah mandi, dan sesiapa menanggungnya, dia hendaklah berwuduk. Semua hadis ini syadz, ini ganjil. Para fuqaha bersepakat tentang hadis tentang tidak harus dipakai zahirnya. Lihat Ahkam Al-Quran jilid ketiga muka 44. Nombor 10. Daripada perbincangan di atas dapatlah disimpulkan bahawa hukum hasan atau sahih yang diberikan oleh sekumpulan ulama hadis terdapat terhadap hadis waladuz zina syarrul thalathah itu hanyalah dengan melihat kepada sanadnya semata-mata. Ini kerana maknanya yang umum adalah terlalu mungkar dan tidak sahih. Matan hadis itu baru dapat diterima hanya apabila ia tidak dipakai dengan erti umum seumum-umumnya. Sebabnya ia dikaitkan atau ditakwil atau dikhususkan dengan orang-orang yang tertentu di zaman Rasulullah SAW sahaja. Seperti tersebut di dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubranya dan lain-lain muhaddithin di dalam kitab-kitab mereka, dan semua itu telah pun penulis bentangkan dalam perbincangan yang lalu. Habis setakat itu. Jadi alhamdulillah, tambahan untuk usul ke-46 telah pun selesai. Inilah yang saya rasa kalau tak masukkan tambahan ini jadi kurang sempurna perbincangan tentang usul 46. Jadi kalau ada pun hadis yang dianggap sahih, sebenarnya hadis itu pun masih dipertikaikan. Ia bukan sahaja dipertikaikan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama kemudian malah dipertikaikan oleh sahabat-sahabat lagi. Seperti itulah kita bincangkan tadi. Kalau nak diterima juga, mestilah ditakwil. Kalau tidak pun ketepikan saja. Bukan begitu maksudnya. Kalau takut keliru lah, takut terkeliru, maka kita ketepikan saja. Dan tak perlu berasa bersalah apabila kita mengetepikan hadis seperti ini. Sebab apa? Sebab sekian ramai ulama telah membincangkannya dengan cukup beramanah dan secara ilmiah. Jadi saya rasa itulah sebagai tambahan untuk nota 46 ini.
Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini. Cuma kalau ada persoalan berkenaan dengan kuliah yang pertama dan juga kuliah yang kedua ni, sila kemukakan. Kita boleh bincangkan insya-Allah. Silakan. Ada apa-apa kemuskilan? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Nak tanya satu soalan je yang berkenaan dengan kalau kita tidak menanggung dosa orang lain, tapi macam selalu kita dengar kalau budak-budak yang belum memayis, kalau dia buat kesalahan apa semua, adakah betul ibu bapa dia tanggung? Itu macam mana? Itu kalau dia buat kesalahan, tak ada apa, dia tidak berdosa. Dia sendiri tu. Cuma kalau kesalahan itu ada kemungkinan lah pergi kepada ibu bapa dia tu, kalau berkait dengan dia tidak ajar dengan baik misalnya. Itulah. Tetapi kalau nak kira dosa itu ditanggung oleh kanak-kanak itu sendiri sebelum balik, itu tidak ada. Cuma di dalam hadis-hadis ada disebutkan kalau kebaikan yang dia buat kerana ibu bapanya yang mengajar, ibu bapanya dapat pahala juga. Dan kanak-kanak itu hanya mendapat sebagai suatu latihan lah, untuk diri dia. Adapun dosa pahala mereka tidak dapat. Yang dapat ibu bapa lah, kalaupun ada. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan ibu bapa, kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak itu tidak ditanggung oleh ibu bapa. Sebab kaedahnya tadilah sama juga. La taziru waziratun wizra ukhra. Itu ayat tu juga. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, ni kan yang usul ke-46 kan? Ya. Kita hari tu dah buat usul 47, kira dah balik semua ulang kaji. Balik semula sebab ada tambahan ini. Kita akan pergi kepada, selepas ini kita akan pergi kepada usul seterusnya lah, yang belum lagi kita bincang. Sebab ini tambahan ini saya rasa perlu sangat dibuat. Takut jadi keliru kan. Itu sebab ada tambahan ini. Kita balik macam hundur semula lah, hundur sekejap. Begitulah saya biasanya kalau mengajar, begitulah kalau ada benda-benda yang difikirkan perlu ditambah atau diperbaiki, kita akan ulang semula. Selepas tu bila selesai tu pergilah kepada tempat yang kita telah sampai. Usul ke berapa? Usul ke 47 dah, kira-kiranya begitulah. InsyaAllah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Betul-betul Mak Sabri daripada Bandar Pucuk Alam. Ya, silakan. Nak tanya Maulana, kalau seorang anak tu dia diberi makan oleh ayah dia atau mak dia daripada sumber yang haram lah, adakah dari segi kesan daripada makanan tu akan menjadikan anak dia tu gelah hati atau tidak? Kalau kita tengok pada ayat tu, Allah kata la taziru waziratun wizra ukhra. Jadi adakah anak tu ada kesan pada dosa mak ayah dia disebabkan makan benda yang haram atau tidak? Dari segi dosa tu tidak ada lah, dari segi dosa tu. Sebab dia di luar daripada ikhtiarnya. Cuma ibu bapa itulah yang berdosa. Kemudian dari segi kesan dia tu memang ada lah. Tetapi nak kata pasti ada dan tak boleh tidak, tak dapat tidak, mesti ada, itu akan jadi bercanggah dengan kenyataan pula. Sebab kita tengok orang-orang kafir, apa dia tak makan. Bila masuk Islam, kemudian dia dari segi cerdiknya, bijaknya, pintarnya sama juga. Jadi kita orang Islam lebih tumpu kepada dosa pahala itulah, dosa pahala itu. Dari segi nak gelap hati atau gelap perut, orang kata, itu bimbang jugalah, sebab ada juga kesan-kesannya. Kalau kita tak kena itu, nasib baik. Kalau tidak, sajalah. Kita tak boleh kata apalah, itu termasuk dalam kesan lah. Kalau nak kena, mungkinlah kita terdedah kepada COVID ni kan, misalnya kita buat suka-suka hati kita, pergi tak pakai mask, bergaul dengan bebas. Kalau nak kena, memang patutlah. Tapi kalau tak kena pun ada juga yang tak kena kan. Ada juga yang tak kena. Macam itulah juga ini pun. Sekadar itu saja. Kalau
Kalau kita nak kata mesti dia jadi benak kau jadi apa nama ni, bodoh kau jadi begitu. Tidak, tak mesti begitu. Tengok orang kafir macam mana masuk Islam, elok-elok pun tak ada apa. Ya. Maknanya sedikit sebanyak tu ada kesan pada hati dia daripada sumber yang haram tu lah Maulana. Mungkin kalau dia ada pun wajarlah, patutlah. Macam orang kena COVID tadi lah. Tapi ada juga yang tak kena. Dia tetap cerdik. Otak dia bergeliga, tetap gitu. Dan sampai masa dia jadi insaf, nak kepada agama, balik kepada agama. Ada juga begitu. Bukan suatu yang mestilah. Walaupun kita kena berhati-hatilah macam tadilah saya buat contoh COVID tadi. Jangan kita orang kata besar kepala, jangan kita buat berani sangat. Kalau kena, sajalah kena. Kalau tak kena tu nasib kita. Gitu. Ya. Okey, baik. Macam Maulana.